Ya Allah. Jazakumullah. Bismillah. Di bateria power bank. الحدث مشكلة ما موجود. Undi adalah rahsia. Pergi mengundi pun rahsia. Pergi mengundi pun rahsia. Allah ya karim. Allahumma wali umurana khirana wa la tuwalli umurana syirarana ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-habib al-mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habib al-mustafa sayyidina wa maulana Muhammadur Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah majlis yang pertama selepas pilihan raya. Selepas hari pilihan raya, ni adalah majlis yang pertama. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala merezekikan kepada kita para pemimpin yang taat kepada Allah, memberikan kebaikan kepada kita dan juga kepada ummah Islam biiznillah Subhanahu Wa Taala. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syirarana. Ya Allah, jadikanlah yang menguasai urusan kami ini orang-orang yang baik di kalangan kami, dan janganlah Dikau jadikan yang menguasai kami ini orang-orang jahat di kalangan kami. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita telah pun selesai mempelajari perbahasan berkenaan dengan tayammum sebelum ini, dan panjang lebar dua majlis khusus kita tak baca kitab, tapi kita meneliti tentang apa yang perlu dilakukan kepada orang yang diuji Allah dengan kesihatan, lalu menyebabkan anggota wudunya tidak boleh terkena air, lalu dia tidak mampu untuk berwuduk, atau mana-mana anggota badannya tidak boleh terkena air sedangkan dia pula telah diwajibkan untuk mandi janabah, lalu dia pun terpaksa bertayamum dan terpaksa juga untuk mandi junub pada kawasan yang boleh terkena air. Dan Alhamdulillah telah kita bincangkan panjang lebar sebelum ini beberapa perbahasan yang didatangkan oleh para ulama kita dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, iaitu dari sudut ini dibahagikan kepada dua keadaan. Keadaan apabila seseorang itu tidak boleh berwuduk atau tidak boleh mandi junub dalam keadaan anggota yang sakit tidak berbalut. Tetapi doktor kata jangan bagi kena air, tapi boleh kena tanah.
boleh kena tanah. Dia tak ada masalah, kena tanah tak ada masalah. Yang tidak boleh kena air. Jadi itu telah dibincangkan apakah yang boleh dilakukan dan apa yang diwajibkan ke atas orang yang seperti ini. Dan kita juga sebelum ini telah membincangkan berkenaan dengan orang yang dia sakit di anggota wuduknya atau mana-mana anggota badannya, sedangkan dia pula kalau dia sakit di anggota wuduk, maknanya masalah ketika berwuduk. Tapi orang ni pula dia sakit di mana-mana anggota badannya dalam keadaan dia kena mandi junub. Dan kita semua tahu mandi junub memerlukan untuk dia membasuh seluruh jasad dia. Ini pun telah kita bincang panjang, walhamdulillahirabbil alamin, dengan kita membahagikan adakah anggota yang sakit itu anggota tayamum ataupun tidak. Anggota tayamum maknanya muka dengan dua tangan. Kalau anggota itu anggota tayamum, maknanya telah kita bincangkan bahawa orang ini dia hendaklah bertayamum dan hendaklah juga dia berwuduk. Tetapi telah kita bincangkan bila dia tayamum, apabila sampai waktu tayamum dia. Maksudnya kalau muka yang sakit, dia tidak boleh basuh tangan, mereka kena tayamum dulu. Kalau tangan yang sakit, dia tidak boleh bertayamum setelah basuh muka dulu. Dan telah dibincang panjang, alhamdulillah. Kalau tuan-tuan nak dengar balik semula, ada dalam video sebelum ini. Panjang lebar kita bincang. Dan kita juga telah bincang kalau anggota yang sakit bukan anggota tayamum, maka ketika itu ada juga perincian-perinciannya. Kesimpulannya ada 5 masalah. Ada 5 keadaan berkaitan dengan orang yang sakit dalam keadaan anggota yang sakit itu berbalun. Alhamdulillah, panjang pembahasannya dan telah kita bincangkan dalam 2 majlis sebelum ini. Dan pada hari ini kita masuk semula dalam kitab Safinatun Najah bima yajibu 'alal 'abdi li maulah, iaitu kita akan masuk kepada perbahasan terakhir berkaitan dengan tayamum. Kita akan masuk dalam perbahasan yang terakhir dalam perbahasan tayamum yang didatangkan di dalam kitab Safinatun Najah bima yajibu 'alal 'abdi li maulah. Al-Fatihah kita hadiahkan kepada Al-Syekh Salim Ibn Abdullah Ibn Sa'ad Ibn Abdullah Ibn Sumair Al-Hadrami Al-Syafi'i yang meninggal dunia pada tahun 1231 Hijriah di Tanah Abang, Jakarta, Indonesia. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada beliau selaku pengarang kitab Safinatun Najah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di muka surat yang ke-42, dasarkan nusrah ni surat yang ke-42. Faslun mubtilatut tayammum thalathatun ma abtala al-wudu'a war-riddatu wa tawahhumul ma'i in tayammama li faqdihi. Fasal pada membincangkan perkara-perkara yang membatalkan tayammum. Kita akan tengok macam mana tayammum boleh terbatal. Wuduk kita tahu perkara yang membatalkan wuduk 4 perkara. Tapi kali ini kita nak tengok pula apakah perkara yang membatalkan tayammum. Seseorang yang bertayammum, bila tayammum dia akan batal? Baik, yang pertama disebut di sini, pembatal tayammum ada 3 perkara yang menyebabkan tayammum seseorang akan batal. Yang pertama, kewujudan apa sahaja perbuatan yang membatalkan wuduk. Apa sahaja perbuatan yang membatalkan wuduk sekiranya orang tersebut bertayammum kerana dia berhadas kecil. Okey. Maknanya tambahan daripada kami lah. Kalau ikut asal terjemahnya,
perkara yang membatalkan wudu, kata beliau, kata pengarang kitab kita ini, ma abtalal wudu'a, apa sahaja yang membatalkan wudu. Lalu kami tambah dari segi huraiannya, sekiranya orang tersebut bertayamum kerana dia berhadas kecil. Sebab kita semua sedia maklum, tayamumnya ada dua sebab. Antara kita nak bertayamum sebab kita nak berwuduk tak boleh, atau kita nak mandi janabah tapi tak boleh, air tak cukup, tak ada air. Lalu akhirnya kita bertayamum dengan sebab bukan nak berwuduk, tapi kerana nak mandi junub. Kita dengan kawan-kawan pergi ke padang Sahara dengan tujuan nak berkemah di padang Sahara contohnya, selama 3 hari 3 malam. Kita nak tidur di gurun Sahara, kita nak tidur dan kita nak melihat pemandangan alam di situ. Takdir Allah Ta'ala bekalan air yang kita bawa, kita ingat cukup sekali dengan wudu. Sampai-sampai tengok air sikit penuh air kita bawa, cukup-cukup untuk minum 3 hari 3 malam. Maknanya macam mana cerita kita ni? Maknanya orang ni, dia kalau nak berwuduk bahaya. Kalau dia berwuduk juga dengan air yang dia ada, akan menyebabkan dia akan kehausan nanti, bahaya. Lalu ketika itu, daripada sampai-sampai itu, dia sudah boleh bertayamum. Itu kalau dia nak berwuduk. Katakan dia bawa air cukup-cukup untuk wuduk dan cukup-cukup untuk minum. Untuk wuduk tak ada masalah, untuk minum juga tak ada masalah. Takdir Allah Ta'ala, satu malam itu, kawan tu, dia bermimpi pula. Udah dia bermimpi, besok pagi dia minum. Kawan-kawan kata, apa ke semua kita ke sembahyang subuh. Dia kata nak sembahyang subuh macam mana? Ayo. Ya, ayo ada, kata. Kawan-kawan kata, ayo ada nak berwuduk, ambil lah. Kita memang standby untuk berwuduk. Dia kata, bukan masalah nak berwuduk. Aku malam tadi mimpi, udah kena mandi. Dia kata, kalau mandi tak cukup, ayo. Kita bawa cukup-cukup untuk berwuduk, cukup-cukup untuk minum. Habis macam mana cerita kawan ni? Ketika itu, dia hendaklah bertayamum. Walaupun dia bawa air yang ada hanya cukup untuk minum, hanya cukup untuk berwuduk, tidak cukup untuk mandi janabah. Maka ketika itu, dia hendaklah bertayamum. Dia hendaklah bertayamum. Atau mungkin dalam masalah ini, kalau kita cuba cari balik, mungkin air yang ada tu dia boleh guna mandi. Nanti kalau dah tak ada air betul-betul, nanti baru dia akan bertayamum. Mungkin itu jawapannya, sebab air masih ada. Tapi yang pasti, kalau air cukup-cukup untuk minum, kalau dia kena mandi junub, maka dia tidak boleh menggunakan air yang cukup minum itu, sebab dia membahayakan diri dia. Mana cara dia macam mana? Dia kena bertayamum. Bila dia bertayamum, adakah kalau dia terbuang angin batal tayamum dia? Dalam isu dia bertayamum sebab dia kena mandi junub. Dia kena mandi junub, air tak ada. Dia pun bertayamum. Dia ambil tanah, sapu ke muka, sapu ke tangan kanan dengan tangan kiri. Tak lama lepas tu, lepas habis semayang semua, dia terbuang angin. Batal ke tayamumnya? Maknanya adakah mandi junub dia yang diganti dengan tayamum tadi sudah tak selesai? Dia kena tayamum sekali lagi, sebab istilahnya macam dia berjunub sekali lagi? Jawapannya tidak. Dia bertayamum tadi kerana dia mandi junub. Maknanya perkara-perkara yang dia sebelum ni tak boleh buat sebab dia itu berjunub. Baca Quran contohnya, tak boleh sebab dia berjunub. Lepas tu dia bertayamum, akhirnya dia pun baca Quran. Tengah baca Quran terbuang angin, tapi dia baca Quran bukan Quran. Dia baca Quran, dia berdasarkan hafalan dia. Jadi sedang dia baca Quran tu, selepas dia bertayamum, pada asalnya dia berjunub, dia pun bertayamum. Lalu sedang dia baca Quran, terbuang angin. Adakah dia sudah berdosa baca Quran masa tu? Jawab soalan. Adakah dia berdosa baca Quran selepas dia terbuang angin tu? Jawapannya adalah macam mana tuan-tuan? Saya ulang sekali lagi. Sekarang ni kita tengok pembatal tayamum yang pertama.
apa sahaja perbuatan yang membatalkan wudu. Apa sahaja perbuatan yang membatalkan wudu. Apa antaranya? Terbuang angin. Tetapi di sini disebut sekiranya orang tersebut bertayamum kerana dia berhadas kecil. Kerana dia berhadas kecil. Maknanya dalam kes tadi, satu orang dia bangun-bangun subuh, Allah, dia kata, udah basah. Kita ni air tak berapa nak ada, cukup-cukup untuk minum. Macam mana caranya? Dia tak boleh sembahyang subuh, tak boleh baca Quran. Apa segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas besar, orang tadi tidak boleh untuk melakukannya, melainkan setelah dia mandi junub. Yalah, kita berhadas besar, mana boleh kita baca Quran? Orang yang berhadas besar mana boleh masuk masjid? Itu di antara perbuatan yang diharamkan ketika seseorang berhadas besar. Dia tak boleh sembahyang, dia tak boleh baca Quran, dia tak boleh pegang Quran. Macam-macam yang dia tak boleh buat je. Lalu dia kena mandi wajib. Masalahnya air tak ada. Bila air tak ada, apa dia nak buat? Dia kena bertayamum. Dia pun ambil debu, dia pun sapu muka. Ambil sekali lagi, sapu tangan. Selesai dia sapu tangan, maknanya dia sudah selesai bertayamum untuk mengharuskan baginya perbuatan-perbuatan yang pada asalnya tak boleh buat kerana dia berhadas besar. Antaranya apa? Membaca Quran. Lalu dia pun alhamdulillah selesai tayamum. Dia kata bolehlah mengulang Quran hari ini. Dia pun duduk sambil dia mengulang Quran. Dia tengah mengapai surah Al-Kahfi contohnya. Sebab dia kata tak boleh jadi ni. Rasulullah kata sunat hari Jumaat baca surah Al-Kahfi. Dia tak mengapai-ngapai. Bila tak mengapai, dia kadang-kadang tak terbaca. Dia orang yang musafir sana sini, nak berhenti nak pegang Quran masa bila? Kalau dia boleh mengapai sambil-sambil bawa kereta, dia bolehlah baca surah Al-Kahfi. Kalau pilihan raya hari Jumaat pun dia tak kisahlah maknanya. Dia bolehlah mengulang Quran. Kalau dia mengundi jauh di Kelompok contohnya, dalam perjalanan tu bolehlah dia membaca surah Al-Kahfi. Akhirnya dia pun duduk mengulang, dia pun baca surah Al-Kahfi. Baru sampai innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Dia baca qiraat lain. Dia punya semangat dia, huda tu keluar sekali apa yang ada dalam perut dia. Terbuang angin. Sudah dia kata. Sudah terbuang angin pula. Dia boleh terus tak ayat yang keseluruhnya? Farabatna ala qulubihim. Dia boleh baca atau tidak? Boleh. Sebab apa? Walaupun tayamum tadi sudah terbatal dari sudut, dia tidak lagi boleh melakukan perbuatan yang diperlukan oleh wudu. Pegang Quran, solat contohnya. Tetapi tayamum dia tadi hanya membatalkan perkara-perkara. Dia hanya menyebabkan dia tidak boleh melakukan perbuatan yang tidak boleh. Dia hanya tidak boleh melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan kepada orang yang terbatal wudu. Tetapi sebabkan tayamum tadi kerana dia berhadas besar, perbuatan-perbuatan yang boleh dibuat oleh orang yang berhadas besar, walaupun dalam keadaan berhadas kecil, dia tak ada masalah untuk buat. Contohnya membaca Al-Quran. Sebab orang yang berhadas besar, dia boleh baca Quran. Orang yang tidak berhadas besar, dia boleh baca Quran walaupun dia tidak boleh pegang Quran kalau dia berhadas kecil. Orang yang berhadas kecil tak boleh pegang Quran, boleh baca Quran secara hafalan. Atau orang bukakan Quran tunjuk kat dia, dia tak pegang, dia menengok, dia baca, boleh ke tidak? Boleh. Dia hanya tak boleh baca Quran kalau dia berhadas besar. Jadi dalam kisah tadi, orang ini sedang dia bertayamum sebab dia berhadas besar. Tiba-tiba baru dia baca ayat wazidnahum huda, terbatal wuduknya. Dia kata huda, terbuang angin pula. Tak apa, dia teruskan. Contoh masa tu dia tengah pegang Quran, tiba-tiba wazidnahum huda, terbuang angin. Dia pun letakkan Quran, dia boleh sambung baca Quran tapi tidak boleh pegang Quran kerana tayamumnya tadi tidak terbatal.
Yang hanya dia tak boleh buat selepas terbuang angin tu, iaitu perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas kecil sahaja. Adapun perkara-perkara yang boleh dibuat oleh orang yang tidak berhadas besar, boleh untuk dia lakukan. Jadi ini adalah pembatal yang pertama. Apa sahaja perbuatan yang membatalkan wudu sekiranya orang tersebut bertayamum kerana berhadas kecil. Kalau dia bertayamum sebab berhadas kecil, dia tak ada kena mandi junub, tapi dia nak sembahyang, air tak ada. Air tak ada, dia kata dah masuk waktu. Dia pun cari-cari telefon kok ada air, tak ada. Moh nak tayamum. Dia pun bertayamum. Sebab apa? Sebab dia nak solat. Dia bukannya ada hadas besar, dia hanya berhadas kecil. Kemudian datang pula solat waktu yang seterusnya, batal lah wudunya, batal lah tayamumnya. Sorry, bukan batal wuduk, batal lah tayamumnya. Lalu dia pun bertayamum untuk sembahyang yang kedua. Selepas sembahyang yang kedua, dia nak pegang Quran, tiba-tiba terbatal, terbuang angin. Ketika itu dia tidak boleh pegang Al-Quran, sebab tayamumnya tadi sudah terbatal kerana berlaku perbuatan yang membatalkan wudu. Sedangkan tadi dia bertayamum kerana ingin mengharuskan dia melakukan perbuatan yang boleh dilakukan oleh orang yang tidak berhadas kecil. Tapi kalau dia bertayamum tadi kerana dia berhadas besar, dia bersama dengan isterinya contoh, lepas selesai bersama dengan isteri dia, dia kata ayo tak ada yang mohonlah kita tayamum, abang ni pun satu, dia kata tak apa dah, benda halal. Dia nak bersama dengan isteri, halal. Selepas dia selesai bersama dengan isteri, dia pun bertayamum. Selepas dia selesai bertayamum dengan tujuan nak solat, nak buat macam-macam, tiba-tiba terbuang angin. Dia kata baru nak start solat, udah terbuang angin pula. Jadi macam mana bang? Abang nak kena sembahyang? Dia kata tak apalah, waktu masih panjang, abang nak berehat kejap, abang nak baca Quran saja. Tapi tak boleh sembahyang lah sebab sudah terbuang angin. Dia pun duduk menyandar, dia pun baca Quran dengan hafalannya. Atau dia minta tolong orang, tolong pegangkan Quran, tunjuk dekat dia. Dia baca, orang pegang Quran. Selesai dia baca, dia kata udahlah tu, mohonlah nak sembahyang. Bila dia nak sembahyang, dia tak boleh terus bangun, dia kena bertayamum sekali lagi. Sebab apa? Sebab tayamum dia tadi sudah terbatal dari sudut hadas kecil. Okey? Kalau ada yang tak jelas, boleh tanya betul-betul ya. Kalau ada yang tak jelas, boleh tanya sungguh-sungguh. Saya ulang sekali lagi. Perkara pertama, kewujudan apa sahaja perbuatan yang membatalkan wudu. Apa dia perkara yang membatalkan wudu? Keluar apa sahaja daripada kepala depan dan belakang. Yang kedua, hilang fikiran disebabkan tidur dan sebagainya dalam keadaan tidak tetap papan hukum. Yang ketiga apa dia? Persentuhan kulit antara lelaki dengan perempuan yang bukan mahram. Dan yang keempat, memegang kemaluan. Memegang kemaluan dengan telapak tangan, dengan tapak tangan dan perut jari. Dan kemaluan itu pula adalah kemaluan manusia. Pegang kemaluan binatang tak batal wuduk kita. Jadi kalau salah satu di antara empat perkara ni berlaku, orang yang bertayamum kerana dia nak sembahyang, dia tak boleh sembahyang dah, dia kena bertayamum sekali lagi. Dia nak tayamum sebab nak sembahyang, baru nak kat takbir, terbuang angin pula, dia kena tayamum sekali lagi. Sebab apa? Sebab dia tayamum tadi kerana dia bukan berhadas besar, dia berhadas kecil. Jadi dia nak solat tak boleh, dia kena berwuduk. Nak berwuduk air tak ada, jadi akhirnya dia bertayamum. Selesai tayamum baru nak kat takbir, sudah terbuang angin pula. Maka samalah kes dia, orang yang berwuduk baru nak kat takbir terbuang angin, tak boleh dah teruskan sembahyang, kena berwuduk sekali lagi. Cuma dalam kisah ini, dia nak berwuduk sekali lagi, air tak ada, jadi dia tayamum sekali lagi. Okey, satu orang yang dia bersama dengan isteri. Dia bersama dengan isteri. Bila bersama dengan isteri, maknanya secara ghalibnya berlakulah najis di situ.
Sebab biasanya akan ada keluar air mazi. Air mazi adalah najis. Bila air mazi adalah najis, bila dia nak bertayamum, macam yang telah kita bincangkan sebelum ini, syarat tayamum hendaklah dia membersihkan dulu dirinya daripada sebarang najis. Sebarang najis, dia kena bersihkan diri dia dulu daripada sebarang najis, barulah dia boleh bertayamum. Dia beza dengan wudu. Wudu tidak disyaratkan kita masa nak berwudu kena suci daripada najis. Maknanya satu orang dia kencing, dia tak basuh lagi kencing dia, kemudian dia wudu, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, sah wudunya? Sah. Habis boleh buat apa? Boleh sembahyang? Tak boleh, sebab menanggung najis. Habis nak buat macam mana? Dia kena basuh kemaluan dia. Saya dah wudu, kalau saya pegang kemaluan saya, batal lah wudu. Ya betul. Kalau kamu pegang kemaluan kamu, batal lah wudu. Habis nak buat macam mana Ustaz? Saya tak nak wudu saya batal. Kita kalau ditanya soalan begitu, kita boleh jawab dengan dua jawapan. Jawapan pertama, jawapan marah. Yang kamu ni tak ada roja kenapa? Yang gatal nak berwuduk sebelum istinjak tu pakai hair. Patutnya istinjak dah dulu, barulah berwuduk. Itu jawapan pertama. Jawapan yang kedua, okeylah, ada cara tak Ustaz? Tak apalah, lepas ni saya tak buat dah. Lepas ni saya nak berstinjak dulu, tapi untuk pengetahuan saya tak basuh lagi kemaluan saya. Sah ke tidak wudu Ustaz? Sah. Habis boleh sembahyang ke? Tak boleh, menanggung najis, kena hilangkan najis. Macam caranya Ustaz. Antara perkara yang membatalkan wudu kalau berlaku persentuhan. Kalau berlaku persentuhan di antara lelaki dan perempuan, maknanya, tapi haram lah hukumnya. Kalau dia minta tolong kawan dia, aku tak naklah batal wudu aku, kamu boleh tak kamu orang lelaki tolong pegang kemaluan? Dia kata mana boleh, perkara yang membatalkan wudu dia pegang kemaluan, tak kira lelaki tak kira perempuan. Okey, tak boleh. Nak tolong kawan, tolong basuh kan tak boleh. Ambil paip, cucuk begitu boleh. Atau pakai sarung tangan. Tazalan min mikrofon boleh ya. انت عايز ميكروفون؟ عايز تكون بديلة؟ عايز تلقي الدرس؟ Allah barik fiik. Maknanya, kalau dia nak minta tolong orang, memang tak boleh lah, sebab tak kira lelaki tak perempuan. Bila persentuhan saja, menyentuh saja kemaluan, yang disentuh dan menyentuh dua-dua akan batal wudu. Jadi buat macam mana? Macam yang disebut oleh Abang Mio kita, ataupun disebut oleh Ustaz tadi, ambil apa namanya paip tu, cucuk begitu boleh. Atau cara satu lagi yang mudah, dia ambil sarung tangan, dia basuh tanpa menyentuh terus kemaluannya, sebaliknya berlapis. Jadi sah wudu. Itu dalam isu wudu. Dalam isu tayamum boleh buat begitu? Tak boleh. Dalam isu tayamum tak boleh. Maknanya kalau dia buat begitu tak sah tayamum. Tayamum hanya boleh setelah dirinya suci daripada sebarang najis. Masalahnya ayo tak ada Ustaz. Saya dah selesai bersama dengan Omar, dan ada keluar mazi, biasalah. Jadi sekarang ayo tak ada. Saya nak bertayamum, memang ayo tak ada. Masalahnya macam mana saya mencerita ni Ustaz? Ada ayo tak? Ada sikit. Guna air sedikit itu untuk membersih kemaluan terlebih dahulu, kemudian barulah bertayamum. Pakai tanah, pakai batu boleh tak? Kalau anda kata air mazi itu tak kena kepada jasad yang lain, semata-mata di kemaluan dia saja, dia pandai. Berasa kawan tu nak keluar, dia kata hati-hati. Jangan bagi kena ke mana-mana tubuh kita. Pastikan tak adalah orang buat begitu kan? Biasanya
akan berlakulah jasad dia bernajis. Bila jasad dia bernajis, selain daripada kemaluan, bila sudah bernajis, macam yang telah kita bincangkan sebelum ini, tidak boleh beristinja menggunakan batu di mana-mana tempat selain daripada kemaluan. Maknanya kalau air mazi itu sudah terkena di peha, tak boleh ambil batu genyeh-genyeh di peha, tak mahu. Dia kena guna air. Tapi katakan masa dia keluar air mazi tu, dia seorang fakih, dia tahu hukum akal fiqh, dia kata nayakan masalah. Jadi dia masa keluar mazi tu, dia pastikan air mazinya tak kena pada jasad dia. Air mazinya keluar, tapi dihalakan ke kawasan yang sepatutnya, kawasan lain, lalu menyebabkan air mazinya hanya mengotorkan kemaluan depan dia saja. Contoh, ketika itu boleh dihilangkan dengan batu ataupun apa sajalah, tisu dan sebagainya, selagi belum kering. Kalau sudah kering, macam yang telah kita bincangkan semasa kita bincang dengan isu istinja dengan batu hari itu ni, maka kalau sudah kering, tidak lagi boleh menggunakan batu, mesti menggunakan air. Mesti menggunakan air. Jadi soalan yang ditanya oleh ustaz tadi, kalau ada contoh dia dah tak ada air dah, najis pula sudah kena ke badan, macam mana nak buat? Dia nak solat, dia nak tayamum. Maka ketika itu, kalau ikut asalnya tak sah tayamum, tetapi dia hanya mampu bertayamum sahaja, maka ketika itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Kalau dia tak mampu, maknanya dia bertayamum, kemudian dia salat dalam masa yang sama. Nanti bila dia dah dapat air, nanti dia hendaklah qada semula solat yang dia lakukan tadi. Sebab apa? Sebab dia ketika itu salat dalam keadaan menanggung najis. Dia salat dalam keadaan menanggung najis. Tayamum hanya berfungsi untuk seakan-akan mengangkat hadas. Dia tak mengangkat hadas sebenarnya. Tayamum hanya mengizinkan kita melakukan perbuatan yang seakan-akan telah boleh dilakukan oleh orang yang mandi junub, contoh, atau orang yang berwudu. Cuma hadas masih ada. Sebab itu macam yang telah kita bincangkan sebelum ini, orang yang bertayamum tiba-tiba akhirnya jumpa air, dia wajib untuk menggunakan air untuk tujuan berwudu ataupun mandi junub. Jadi dalam soalan yang ditanya tadi, hanya yang dia mampu hanya bertayamum, maka dia bertayamum, tetapi dalam masa yang sama dia menanggung najis. Samalah juga satu orang dia contoh langsung tak ada air tak ada, batu tak ada, dan keadaan dia bernajis. Macam mana nak buat? Dia hendaklah salat walaupun menanggung najis. Sebab itu saja yang dia mampu. Tapi katakan dia ada air sikit saja, air itu untuk wudu asalnya, tapi dia dah sakit perut, dia pun qada hajat dan menggunakan air itu. Akhirnya dia telah qada hajat, tetapi air yang ada hanya cukup untuk basuh muka sekali saja. Garanti lepas tu dah tak cukup. Apa yang dia kena buat? Dia wajib basuh muka sekali, kemudian dia bertayamum untuk tangan, untuk kepala dan untuk kaki. Macam yang telah kita bincangkan panjang lebar sebelum ini. Dalam contoh tadi, maknanya dia ada air sikit saja, boleh basuh muka. Jadi dia basuh muka, selesai. Okey, berwuduk, muka, tangan, kepala, kaki. Tangan dah tak ada air. So macam mana? Dia kena bertayamum untuk menggantikan basuhan pada tangan. Tayamum di mana? Tayamum di muka dan tangan. Dia pun tayamum muka, tayamum tangan. Alhamdulillah selesai untuk menggantikan basuhan tangan. So basuh muka selesai, basuh tangan macam dah selesai lah, lebih kurang je dah selesai. Sapu kepala, tayamum sekali lagi. Tayamum sekali lagi untuk kepala pula. Kaki pula, tayamum sekali lagi untuk kaki juga. Jadi dia ada 3 kali tayamum dalam isu contoh yang didatangkan tadi, dalam isu yang didatangkan tadi. Silakan Ustaz. Silakan, fadhal. Jadi bab air mandi, contoh buat orang yang kencing tak kawat, tak kuat, dia ada batu-batu,
Ini dibantu. Dia dibantu. Dia terasa di semua dia kalau masih lima juta kita dalam 10 menit sampai 10. Bagaimana barisan di kekuatan apakah membantu lagi ataupun mengambil kita bantu untuk yang mencapai utama. Okey, tadi apa namanya Pak Tan Asy'ari dia soalan berkaitan dengan kencing tak lawas Orang yang kencing tak lawas ni macam yang telah kita bincangkan dalam isu wuduk sebelum ini, dia ada syarat khusus dia, iaitu dia hendaklah berwuduk apabila masuk waktu dan dia lupa saya isu balut tu itu dalam dia ada satu syarat yang kita tengok dah lupa saya. Ada disebut di sini 2 syarat khusus untuk orang yang kencing tidak lawas. Hendaklah masuk waktu, kemudian dalam ketika berwuduk hendaklah basuhan untuk setiap anggota wuduk tu secara segera, iaitu berturut-turut. Tidak boleh dia basuh muka, lepas tu setengah jam, lepas tu baru dia basuh tangan dan sebagainya. Itu syarat untuk wuduk. Tapi macam satu lagi syarat, macam yang Pak Tam sebut tadi, dia bila dah masuk waktu, dia hendaklah bersuci. Dia bersihkan kemaluan dia. Selepas selesai kemaluan, dia pun balut. Lepas balut, dia berwuduk. Lepas berwuduk, dia solat. Sementara dia nak melakukan semua perbuatan itu, contoh, dia bersihkan diri dia. Selepas dia bersihkan kemaluan dia, dia ambil balutan. Contoh, dia ambil lah kain ke apa ke, dibalut, supaya najis yang akan keluar selepas ini tidak mengotorkan tubuh dan juga pakaian dia. Lepas dia balut, masa nak ambil wuduk dah terasa keluar dah air. Kencing dah semua. Sebab dia panggil daimul hadas, kencing tidak lawas yang sentiasa keluar. Jadi masa tu macam mana? Adakah dia kena buka balutan, lepas tu bersihkan semula? Memang tak kena. Sebab kalau begitu, bila dia nak sembahyang? Lepas buka, lepas buka, lepas bersih, lepas bersih, tak selesai. Jadi cara dia macam mana? Dia hendaklah membasuh kemaluan, kemudian ikat. Masa ikat tu keluar ke tak keluar kencing, tak kisahlah tu. Kemudian dia berwuduk. Masa berwuduk keluar kencing, tak apalah, teruslah. Kemudian dia sembahyang. Masa angkat takbir, keluar ke tak keluar, terus dia sembahyang. Selesai. Dia nak sembahyang sunat, dia boleh sembahyang sunat berapa banyak dia nak boleh sembahyang sunat lepas tu. Masuk waktu yang seterusnya, apa dia kena buat? Dia kena berwuduk sekali lagi dengan cara yang sama. Maknanya masuk waktu waktu salat yang seterusnya, dia kena istinja sekali lagi. Dia bersihkan kemaluan dia sekali lagi, dia pakai apa semua. Kemudian dah selesai, dia kena tunggu masuk waktu dulu. Masuk waktu, dia bersihkan kemaluan, kemudian dia berwuduk, kemudian dia salat dengan kadar yang segera. Cuma kata para ulama, antara yang dianggap segera juga, kalau lepas dia selesai buat perkara tu, dia duduk di masjid, dia tunggu orang qamat, dia nak sembahyang Jumaat, itu dianggap segera juga, tak ada masalah. Walaupun orang kadang-kadang qamat 5 minit, 10 minit lepas azan, itu tidak mengapa, sebab dia nak menunggu Jumaat. Tapi kalau dia nak sembahyang di rumah, bukan nak sembahyang Jumaat, lepas dia wuduk, dia kata nanti dah kejap, nak duduk 10 minit, tak boleh. Dia kena lepas selesai istinja, terus berwuduk, lepas terus berwuduk, selesai wuduk, terus melakukan salat fardu. Jadi dalam mazhab kita, dia hendaklah menukar balutan pada kemaluan itu setiap kali salat. Setiap kali salat fardu. Cuma antara yang dijawab oleh Darul Ifta Al-Misriyah, Jabatan Fatwa Kebangsaan Mesir, dia kata sekiranya ada masalah, contoh orang tua, dia pakai pampers. Kalau dia nak tukar begitu, satu hari 5 kali pampers dia kena tukar. Dan biasanya dia pula sehari, kalau kira-kiranya patut boleh tukar sekali 2 je, menyebabkan berlaku kos. Jadi tiap-tiap hari sampai 5 kali pampers kena tukar. Sebab tiap-tiap kali semayang 5 kali kena bersihkan diri, betul kena pakai pampers yang baru. Maka macam mana keadaan orang macam ni? Kalau dia itu isi kewangan tak ada masalah, ya silakan tukar pampers 5 kali sehari untuk setiap kali nak semayang. Tapi kalau dia ada masalah kewangan yang dipatwakan oleh Jabatan Fatwa Kebangsaan Mesir, bolehlah orang itu pakai semula pampers yang telah dipakai sebelum ni. Walaupun kalau ikut asal mazhab Imam Asy-Syafi'i, tidak sah semayang.
Tetapi disebabkan dia kebetulan dalam isu ini ada tekanan dari segi kewangan dan ada kesusahan bagi diri. Jadi ketika itu, kalau dia ada masalah, dia nak kena tukar pampers sampai 5 kali sehari, lah kadang dia tak ada kewangan yang cukup, maka ketika itu yang difatwakan boleh dia pakai semula pampers yang okey. Maknanya kalau ikut fatwa dari Ustaz tadi, dia boleh tukar, dia boleh memakai pampers yang lama sebelum ini. Cuma ada cadangan yang disuruh oleh Al-Fadhil Ustaz di belakang. Maknanya kalau rasanya pakai pampers tu meh, ada cara, iaitu dia beli sarung kemaluan itu, yang biasa dipakai oleh orang yang dia nak pastikan dia tidak dapat baby tu. Yang kita semua tahu namanya. Kebiasaan dulu. Allah.
Baik, yang tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kita lanjutkan lagi dua syarat yang membatalkan, dua perkara yang membatalkan tayamum. Yang kedua yang membatalkan tayamum adalah kemurtadan orang yang bertayamum. Ini juga biasa di antara tayamum dengan wudu. Orang yang berwudu, la qadar Allah, tiba-tiba dia murtad. Selepas dia ambil wudu, dia murtad. Tak tahu apa sebab dia murtad. Kemudian dia istighfar balik, astagfirullahalazim, apa aku dah buat ni. Akhirnya dia kembali kepada Islam. Dalam keadaan wudu dia sebelum murtad masih ada. Bolehkah dia sembahyang dengan wudu dia sebelum ni? Boleh. Tak batal wudu ni. Okey. Kisah yang sama tapi isunya bertayamum. Dia bertayamum nak solat. Selepas dia selesai bertayamum, tiba-tiba tak apa benda berlaku, dia murtad secara sukarela. Akhirnya orang tegur dia, orang nasihat dia, akhirnya dia berjaya, dia kembali semula kepada agama Islam. Dia kata, mula aku nak buat sembahyang semula, aku nak solat. Tadi aku tayamum pun nak sembahyang, tiba-tiba entah macam mana mari syaitan, aku jadi murtad pada tengah ni. Aku taubat kepada Allah, aku nak solat. Dia pun nak angkat takbir. Kita kata pakcik minta maaf pakcik, oi, dah tak boleh lah tayamum tadi. Apa kehal? Dia kata dalam kitab Safi kata Najah, beri ke bawah, dia buku surat yang ke-42 tu dimaklumkan bahawa antara perkara yang membatalkan tayamum adalah riddah, iaitu murtad. Tadi pakcik dah murtad, maknanya bila pakcik murtad serta merta tayamum pakcik tadi sudah batal. Kemudian pakcik bertaubat, alhamdulillah. Pakcik nak sembahyang, pakcik kena bertayamum sekali lagi. Sebab ayah yang tak ada kebetulan macam tu. Jadi dia kena bertayamum sekali lagi. Sebab apa? Tayamum yang tadi sudah terbatal. Ini beza di antara tayamum dengan wudu. Dan perkara ketiga yang terakhir, yang perkara yang membatalkan wudu, tayamum, maafkan saya. Di sini disebut ketiga, keraguan terhadap kewujudan air jika orang tersebut bertayamum kerana ketiadaan air. Antara perkara yang membatalkan wudu juga kalau dia mula berasa air, macam dengar bunyi air tu. Dia dengar macam dia rasa air, ada air lah. Dah macam dengar bunyi air, tadi cari tak ada, dengar-dengar macam dah ada air. Bila dah ada je sebarang sangkaan bahawa air telah ada semula, sebab dia bertayamum tadi sebab air tak ada. Kalau dia mula je menyangka sudah ada air, batal tayamum dia yang telah selesai dilakukan sebelum, serta-merta batal. Ini cerita kalau dia bertayamum dalam keadaan dia tayamum sebab tak ada air. Tapi kalau dia tayamum sebab dia sakit, memang tak batal lah tuan-tuan, sebab air umat dia, tapi masalah dia tak diguna. Cuma kata para ulama dalam mazhab kita, pembatal yang ketiga ini dia ada perincian. Kita berasa ada air tu masa sebelum sembahyang ke masa tengah sembahyang? Dibezakan begitu. Jadi yang disebut oleh para ulama, sekiranya seseorang itu belum lagi masuk dalam sembahyang, dia dah selesai tayamum, dia nak sembahyang, sebelum sempat dia masuk dalam solat, tiba-tiba timbul keraguan dalam hati dia, macam air dah ada. Sama ada dia dengar kawan dia kata, oi, air dah ada. Dia kata, sudah. Macam mana tayamum tadi? Batal serta-merta. Dia pergi ke kawan, mana air dia? Saja mengacau. Ya Allah, main-main, kata. Ingatkan betul, aku belum pun cari air, kata. Udah kamu main pula ya. Temberang kamu. Dia pun nak berwuduk, dia nak solat nak angkat takbir. Kawan dia kata, kenapa? Tadi aku nak tayamum dah selesai dah tadi. Masa nak angkat takbir aku dengar kamu mengambil kata ada air. Aku berlari lah ke kamu.
Dia kata minta maaf, aku ingat tak ada masalah, rupanya kamu dah selesai tayamum. Dia kata tak apalah, aku dah sembahyang. Kawan dia kata tak boleh sembahyang dah. Kenapa? Batal dah tayamum kamu. Kenapa pula? Aku bukan terkentut apa lagi. Dia kata sebab kamu sudah menyangka ada air. Maknanya bila ada je perasaan air dah ada, serta-merta batal tayamum dia tadi. Sebab apa? Sebab seseorang itu wajib mencari air sebelum bertayamum. Apabila sudah ada kemungkinan ada air, maka dia mesti mencari air semula. Begitu. Jadi dengan sebab itulah tayamumnya batal. Ini cerita sebelum sembahyang. Kata para ulama, masuk sebelum sembahyang tu, iaitu sebelum sempurna huruf ra pada Allahu Akbar, masa takbiratul ihram. Dan pandangan yang muktamad dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i, hatta kalau disebut bar, masa sebut bar tu, masa itulah timbul sangkaan ada air, batal juga. Maknanya dia perkara yang membatalkan tayamum sekiranya ada sangkaan ada air sebelum sempurna bar tu, Allahu Akbar pada takbiratul ihram tu, sebelum sempurna ra pada akbar itu, atau ketika saat sempurna itu, masa itulah timbul sangkaan, baru batal. Maknanya kalau dia masuk Allah tu kan, oi ada air, batal tayamum. Allahu Akbar, masa bar tu kalau dia kata air dengan bar serentak, batal tayamum. Sebab dia dianggap belum masuk lagi dalam solat. Sebab dia hanya masuk solat selepas sempurna Allahu Akbar. Di saat sempurna selesai bar, baru dia masa tu dia berasa ada air, batal tayamum. Maknanya itu cerita sebelum sempurna Allahu Akbar, atau di saat sempurna tepat-tepat Allahu Akbar. Kalau dia dah Allahu Akbar selesai dah, dia pun baru startlah Allahu Akbar kabira alhamdulillahi katsira. Tiba-tiba hujan macam sekarang. Tadi dia tayamum sebab tak ada air, hujan. Memang ini yang ni kalau dia berasa macam hujan, dia tak yakin lagi. Kalau dah masuk dalam sembahyang, tidak boleh terbatas sembahyang hanya dengan sangkaan. Mesti dengan yakin baru batal. Maknanya kalau dia dah Allahu Akbar sempurna dah, lepas tu turun air hujan secara yakin macam sekarang ni, maka batal atau tidak solat dia? Kata para ulama, tengok tempat itu biasa ada air ke tak ada air. Dia balik ke situ. Kalau tempat itu biasanya ada air, air memang ada di tempat itu biasa je, maka ketika itu batal tayamum. Sebab apa? Sebab kalau air dia terus sembahyang pun, dia mesti kena qada balik sembahyang tu lepas tu. Sebab sebarang sembahyang yang dilakukan dengan sebab tayamum di tempat yang biasanya ada air, memang selepas tu dia kena qada bila dah ada air. Jadi sembahyang ke tak sembahyang, memang kena qada, maka batal sembahyang. Kalau sembahyang dia itu di tempat yang biasanya tak ada air, dia pergi ke Gurun Sahara, memang orang situ memang dalam setahun ni 2 kali 3 kali je wudu, selain tu semua yang bertayamum, memang tak ada air kawasan tu, jarang sangat. Sedang kebetulan dia pergi, dia sembahyang tu dah selesai Allahu Akbar, dia dah start baca Fatihah contohnya, tiba-tiba turun hujan. Macam mana tuan-tuan? Tidak batal tayamum, dia boleh sempurnakan sembahyang. Tetapi yang afdal, dia batalkan sembahyang untuk dia berwudu, kemudian dia solat secara wudu, bukan dengan tayamum. Sebab sembahyang dengan wudu lebih sempurna daripada sembahyang dengan tayamum. Tapi tak wajib. Kalau dia teruskan sembahyangnya sah dan dia tak perlu kena qada. Sebab tempat itu kebetulannya memang selalu tak ada air. Cuma kata para ulama, walaupun dia disunatkan berhenti sembahyang masa itu juga, tengah-tengah dia baca Fatihah contoh turun hujan,
sunat dia berhenti, dia kena tengok juga waktu tu masih ada panjang ke pendek. Kalau dia semayang zuhur di akhir waktu dah, tinggal 5 minit lagi dah masuk asar, dia kata dah masuk asar dah, mau dah semayang. Dia pun tayamum sebab kawasan tu tak berayun. Sedang dia solat, hujan turun, dia tak boleh batalkan semayang. Kalau dia batal ambil wuduk, dia akan semayang di luar waktu, maka haram. Maka ketika itu wajib dia teruskan sembahyang. Kebetulan kerana waktu sudah pendek. Tapi kalau waktu masih panjang, lagi setengah jam baru habis waktu, contohnya, maka sunatnya dia berhenti terus. Tengah dia baca Fatihah contoh, tengah rakaat ketiga contoh, berhenti terus, berwuduk, kemudian start sembahyang daripada awal. Itulah 3 perkara yang membatalkan tayamum, iaitu yang pertama, apa saja perbuatan yang membatalkan wudu dengan perincian yang telah kita bincangkan tadi. Yang kedua adalah kemurtadan, dan yang ketiga keraguan adanya air. Dengan dibahagikan, sekiranya keraguan itu berlaku sebelum sempurna atau di saat sempurna Allahu Akbar pada huruf ra itu, atau dia meyakini adanya air setelah selesai Allahu Akbar. Bila dah selesai, dia masuk kepada sunnah atau baca Fatihah, barulah ada air secara yakin. Maka macam mana batal atau tidak solatnya, macam kita sebut tadi. Kalau tempat tu memang biasanya ada air, batal tayamum dia kena berwuduk, dia kena semayang daripada awal. Kalau tayamumnya di tempat yang biasa tak ada air, dia boleh teruskan, tak ada masalah. Tetapi afdalnya dia berhenti semayang, dia berwuduk, kemudian dia semayang dengan wuduk kalau masih ada waktu. Tapi kalau waktu dah singkat sangat, kalau dia berwuduk dah tak sempat dia semayang semuanya dalam waktu, maka haram dia berhenti semayang dengan tayamum. Dia kena teruskan semayang dia walaupun dia salat dengan tayamum. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. InsyaAllah dalam pertemuan besok kita masuk ke tajuk yang baru. Selesailah perbahasan kita tentang tayamum berdasarkan kitab Safinatun Najah Bima Yajibu 'alal 'abdi li Maulah, dengan beberapa tambahan 2 majlis sebelum ni khusus dalam isu balutan dan juga tanpa balutan, tapi kena masalah sakit, orang yang bertayamum kerana sakit. InsyaAllah besok kita akan masuk kepada tentang tajuk tentang najis, tentang najis, biiznillah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, saya kira itu saja daripada saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun syukur kepada Tuhan sempat sampai. Takut juga tak sampai tadi. Sempat sampai, alhamdulillah, daripada Kuala Lumpur. Sebab hari itu ingatkan mengundi adalah rahsia. Dan kalau kita mengundi ke tak mengundi pun rahsia. Tapi tak jadi rahsia sebab ini sudah ada. Jadi orang tahu keluar ke hidup kan. Jadi bila tak jadi rahsia, saya ke Kuala Lumpur tadi, bukti dia bukan lagi rahsia lah. Moga-moga Allah memberikan kebaikan kepada negara kita biiznillah subhanahu wa ta'ala. Dan moga-moga kita dipimpin oleh orang-orang yang taat, kasih kepada Allah dan Rasulnya biiznillah subhanahu wa ta'ala. Moga kita selamat daripada mara bahaya. Dan moga-moga para pemimpin yang dilantik oleh Allah subhanahu wa ta'ala ni, mereka yang amanah. Dan kalau mereka mempunyai niat yang tidak elok, moga-moga Allah selamatkan negara kita daripada orang yang macam ni biiznillah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita sama-sama tangguhkan dengan berselawat ke hadrat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.